Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Tok, kita teruskan dengan soalan seterusnya, Tok. Okey. Ada dakwaan dalam podcast Keluar Sekejap di mana Dr. Sam mendakwa kerajaan Anwar Ibrahim ini gagal. Pertama sekali, saya nak beritahu Dr. Sam tolong cermin diri sendiri sebelum dia mengatakan bahawa kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni gagal. Sebagai seorang yang pernah menjadi pensyarah, ada PhD, sepatutnya setiap kenyataan yang dikeluarkan oleh beliau perlu bersandarkan kepada fakta. Kan? Beliau tak boleh simply kata kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni gagal tanpa memberikan apa bukti kegagalan ni. Dia tak ada nyatakan langsung. Saya tengok podcast ni, langsung tak ada dia sebut gagal kerana 1, 2, 3, 4. Jadi saya membuat andaian, kan? Mungkin Dr. Sam berpandangan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni gagal pertama sekali kerana sehingga hari ini saya tak dengar lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan sebarang tanah kepada NGO yang dikendalikan oleh Datin Seri Wan Azizah, seperti mana yang Dr. Sam berjaya lakukan di Terengganu. Tanah yang dulu zaman Haji Hadi dijual kepada Koperasi Insaf, nilai tanah 29.3 juta ringgit, dijual kepada Koperasi Insaf hanya RM550,000. RM550,000. Bila UMNO ambil alih kerajaan negeri Terengganu, kita beli balik dengan harga 6 juta lebih. Koperasi Insaf untung. Koperasi yang ada pengaruh PAS di dalamnya untung 6 juta lebih. Kemudian datang Dr. Samsuri, dia jual kepada NGO Khairunisa, iaitu NGO yang dipimpin oleh isteri beliau sendiri. Inilah kegagalan Datuk Seri Anwar, kerana dia tak buat seperti mana yang Samsuri buat. Ataupun mungkin Samsuri memaksudkan dia sepatutnya buat tanah yang berukuran 70 ekar. Sepatutnya dia jual kepada pihak yang ada kaitan dengan PAS. Dengan harga RM1,000 satu ekar. Nilai tanah 11.4 juta ringgit. Tapi jual dengan harga hanya RM70,000. 70 ekar. Satu ekar RM1. Kalau nak kata PMX gagal berbuat demikian, yang itu dia label PMX sebagai gagal, saya rasa betul jugalah. Yang kedua, saya juga percaya kemungkinan besar beliau merasakan bahawa PMX gagal, kerana bila negara dilanda musibah, tak kira di mana PMX berada, beliau akan balik ke tanah air. Beliau akan balik ke tanah air dan cuba menyelesaikan masalah rakyat. Macam baru ni dia pergi ke Kelantan dan sebagainya. Bila musim banjir, daripada luar negara dia balik untuk memastikan. Tetapi ini kita tak nampak berlaku bila mana sahabat kita Dr. Sam berada di Auckland. Ketika sebelum dia pergi, dia dah nampak dah rakyat dia sudah pun di tempat di pusat penempatan banjir. Tapi bila dia berada di Auckland, dia diberitahu bahawa ada di antara rakyatnya sudah mati, meninggal dunia akibat daripada banjir. Kita lihat Dr. Sam langsung tidak memendekkan percutian beliau. Beliau habiskan 11 hari di Auckland. Kalau dia kata PMX gagal untuk meneruskan percutian di luar negara ketika negara dilanda musibah banjir dan sebagainya, mungkinlah itu mungkin dianggap sebagai satu kegagalan. Jadi saya nak beritahu dengan Dr. Samsuri inilah, sebagai seorang yang berpelajaran, bukan kecil anak tuan-tuan. Dr. Samsuri ni belajar tinggi. Kalau nak cakap tu, biarlah menampakkan sikap profesional beliau. Tolong nyatakan di mana letaknya kegagalan. Kalau nak dikira dari segi indeks prestasi ekonomi di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar, semua dalam keadaan baik. Kadar inflasi kita 1.5. Kalau nak ikut zaman kegelapan Tan Sri Muhyiddin, yang mana Dr. Sam ni antara penggerak utama kerjasama di bawah Perikatan Nasional. Beliau, Hamzah Zainuddin, Taqiyuddin, antara penggerak utama yang telah menghasut Haji Hadi untuk bersama dengan Muhyiddin dan mengkhianati UMNO. Kita belum lupa lagi benda ni.
Tetapi apa berlaku ketika zaman pemerintahan Muhyiddin Yassin? Kita lihat rakyat Malaysia berada dalam zaman kegelapan. Rakyat Malaysia sengsara, terpaksa merayu supaya duit KWSP boleh dikeluarkan. Rakyat Malaysia berapa kali minta duit KWSP dikeluarkan. Kerana pada ketika itu demi untuk memastikan mereka terus kekal berkuasa, terus dapat menyalurkan royalti minyak ke negeri Terengganu, kita lihat mereka tutup mata terhadap kezaliman yang dilakukan oleh Muhyiddin. Mereka lihat bagaimana demokrasi dihancurkan, dilacurkan oleh Muhyiddin Yassin, tanpa memikirkan akibat daripada lockdown yang dia lakukan, darurat yang dia lakukan. Ramai rakyat yang hilang punca pekerjaan, ramai rakyat yang tidak boleh bekerja, ramai syarikat yang gulung tikar, ramai yang dibuang kerja. Akhirnya mereka merayu supaya duit KWSP dikeluarkan. Itu pun sekejap buka, sekejap tutup sektor ekonomi. Last kali duit KWSP pun habis, modal niaga pun langsai, semua pinjaman pun langsai. Last kali pinjam along. Akhirnya ramai yang mengambil keputusan untuk bunuh diri kerana tak takut, tak tahan kena kejar dengan along. Ini semua berlaku zaman zaman gagal, kerajaan gagal pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang diagung-agungkan oleh Dr. Sam. Ada pernah kita dengar Dr. Sam memikirkan tentang soal rakyat pada ketika itu? Kita tak nafikan hari ini ada rakyat yang tidak puas hati dengan kekurangan beras dan sebagainya, dengan masalah gula pada satu ketika dahulu. Tetapi pada ketika zaman Perikatan Nasional, duit ada nak beli barang pun tak boleh. Telur pun jadi tak ada. Jangan lupa tu semua. Jangan dia fikir dengan lockdown satu negara bagi RM600 kepada B40 menyelesaikan banyak masalah. Sehingga ke hari ini kesan daripada apa yang kamu lakukan mendaruratkan negara tu. Berapa orang masih lagi berhutang dengan along? Berapa orang masih lagi berhutang dengan bank? Berapa orang masih lagi banyak hutang-hutang yang tidak dapat mereka clear sehingga ke hari ini? Dan ramai yang berhadapan dengan bankruptcy. Ini semua akibat daripada pemerintahan kamu. Dan hari ini kamu begitu berani mengatakan orang lain gagal. Saya nak beritahu kawan-kawan hari ini saya nak beritahu, kita dapat kumpulkan foreign direct investment paling tinggi dalam sejarah, 329 bilion ringgit. Zaman pemerintahan Perikatan Nasional, apa yang boleh dibanggakan? Selain daripada mengisytiharkan darurat, apa yang kamu boleh banggakan? Selain daripada kejayaan kamu bernegosiasi dengan Vincent Tan di atas kapal layar yang menyebabkan akhirnya kita dapat lihat contohnya lah di bawah pemerintahan Perikatan Nasional, satu-satunya kejayaan kamu ialah menaikkan special draw daripada 8 kali kepada 22 kali. Itu je kejayaan kamu. Selain daripada itu, antara kejayaan yang mungkin dia rasa Anwar gagalnya kerana Anwar gagal untuk bak kata orang tu menggunakan dana negara sesuka hati ketika tempoh darurat seperti mana yang mereka buat. Anwar sehingga hari ini kita tak dengar lagi cerita tentang dana seperti Jana Wibawa yang sepatutnya diperuntukkan untuk Bumiputra, akhirnya jatuh kepada tangan bukan Bumiputra atau K. Prabut daripada Pago, kawan baik kepada Nikaji. Tak pernah lagi kita dengar. Dan kita pun tak dengar lagi skandal-skandal lain bawah pemerintahan Dr. Sam ni. Jadi sebelum cakap tu pakai otak. Sebelum cakap tu pakai otak, kerana kamu istilah diri kamu tu ada PhD, ada doktorat. Sepatutnya nak cakap tu beri fakta. Di mana kelemahan-kelemahan yang mengatakan Anwar ni gagal. Okey.